mengimbau kembali peristiwa yang berlaku dalam beberapa tahun yang belakang. Melihat daripada perkembangan yang telah dilakukan oleh beberapa individu yang dianggap pada waktu itu untuk menyelamatkan negara kononnya dan mengkhianati perjanjian yang telah pun dimeterai sebelum pilihan raya dilakukan. Memperkukuhkan kedudukan manifesto untuk dizahirkan kepada rakyat. Itu juga peranan-peranan yang dimainkan itu sebenarnya rangkaian yang berlaku itu sebenarnya bagi pandangan setengah pihak, terutama sekali pandangan-pandangan yang positif. Ini adalah satu persiapan untuk kita membuat pembersihan dan juga memantapkan Pakatan Harapan khususnya. Dan apabila kita melihat daripada langkah-langkah yang dibuat, terutama sekali bila perkhianatan itu berlaku, peringkat awalnya apabila Tun Mahathir walaupun gagal dalam 22 bulan menterajui negara dalam keadaan faktor usia dan sebagainya, dan dia didokong pula oleh beberapa keliling kelalang yang memberikan penambahan vitamin pada beliau, menjurus kepada kehancuran kerajaan Pakatan Harapan, juga membuka ruang kepada fikiran setengah pihak, terutama sekali mereka yang lebih bersikap positif, bahawa ini adalah satu cerminan yang tegas bahawa kita berdepan dalam keadaan rosakan dalaman dan di luar. Yang ini saya anggap sebagai Tun Mahathir lah punca segala perkhianatan, segala bapa besar perkhianatan yang berlaku dalam proses yang berlaku dalam Syariton. Sebab kalau kita lihat daripada awalan sebelum pilihan raya, kita dah ada perjanjian. Yang perjanjian itu telah pun dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bahawa kalau berlaku kerajaan ini kita ambil alih, Anwar mesti diberi peluang untuk dia Perdana Menteri. Dan itu dah jelas. Dah tak ada kompromi. Tetapi dia dolak dalih. Kita bagi dia sehingga dia letak jawatan. Dan membenarkan letak jawatan itu sebenarnya membenarkan pengkhianatan berlaku dalam mandat rakyat. Dan inilah yang dilihat sebagai pemula cara untuk mereka menegaskan bahawa mereka nak selamatkan negara. Daripada apa? Tak nampak daripada kerosakan, tapi yang merosakkan itulah waktu itu 22 bulan itu Tun Mahathir. Jadi saya tak nampak itu menjadi satu kekeluaran berlaku dalam Pakatan Harapan. Tetapi Datuk, ada juga yang menyalahkan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila terlalu mempercayai Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir. Beberapa kali Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah di checkmate atau di game oleh susuk tubuh ataupun figura itu. Jadi apakah Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah belajar daripada kesilapan ataupun tidak pernah belajar daripada salah percaturan bersama dengan Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir? Manusia ni dilahirkan dalam keadaan yang berkategori. Ada yang perlu diberi peluang, ada yang tak perlu diberi peluang. Dalam proses muafakat yang kita bicarakan dalam dalaman parti, beberapa persoalan telah timbul. Dalam persoalan yang pada peringkat awalnya, kalau saudara ikut perkembangan saya telah menyerang Tun Mahathir pada peringkat awal lagi, pada permulaan 22 bulan. Dan saya tidak pernah berkompromi dengan sifat Tun Mahathir, itu yang saya tidak percaya. Dan saya tegas dalam soal ni. Tetapi susuk tubuh Anwar Ibrahim ni, dia mempunyai terlampau memberi ruang dan memberi kemaafan kepada setiap musuh-musuh dia. Sebab dalam politik ni, kalau kita dah tahu dia tu musuh kita, maka kita tak boleh bagi ruang kepada walaupun seinci ruang untuk kita nak bagi dia berlega. Sebab dia akan memberikan ruang 1 inci itu menjadi 1 meter. Dan ini yang berlaku. Dan pada niat awal dia tu apa dia? Niat dia tidak membenarkan Anwar menjadi Perdana Menteri. Itu je. Dan dia akan buat apa macam untuk dia membolehkan dia melaksanakan hasrat jiwa nafsu yang jahat ini. Disebutkan oleh Datuk Abdullah sifat pemaaf Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga terlalu mempercayai susuk tubuh ataupun figura-figura yang mungkin akan mengkhianati beliau juga. Dalam hal ini, susulan daripada video ataupun audio yang tular bersama Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, apakah kebarangkalian untuk dikhianati semula kalau sekiranya korelasi antara UMNO dan PKR ini bersatu terhadap Anwar Ibrahim akan kembali terjadi seperti mana yang pernah berlaku sebelum ini, Doktor? Saya fikir itu antara
kemungkinan yang boleh kan, sebab saya lihat daripada sudut sejarah yang lepas kan, yang terdekat sebenarnya, lihat contoh kerjasama di antara PH dan juga UMNO di dalam politik di Perak kan, untuk menjatuhkan kerajaan PN ketika itu. Tapi pada akhirnya ditubuhkan semula kerajaan BN, ataupun kerajaan yang sama, tapi adalah pertukaran komposisi parti dominannya di Perak kan. Dan itu juga yang berlaku dalam parti Pakatan Harapan kan, apabila berjaya mendapat tempat dalam Pilihan Raya Umum ke-14 pada tahun 2018. Tidak sampai setahun sebenarnya sudah ada gerakan untuk menjatuhkan kerajaan semasa, bagi mewujudkan kerajaan yang baru, kemungkinan tanpa Anwar PKR dan juga DAP kan? Mungkin juga tanpa Amanah ketika itu, dan gerakan itu dipercayai telah digerakkan sejak tahun 2019 lagi kan. Jadi tuduhan lah kan, ataupun yang nampak macam ada usaha untuk kerjasama antara PKR, PH dan juga UMNO, saya ingat mungkin kurang daya saing lah kan. Dan kalau kita boleh fokus kepada tajuk perbincangan kan, masa depan PKR, Anwar, dan kalau boleh juga masa depan negara kan, tak dapat tidak kan kita kena lihat juga daripada sudut sistem kepartian. Sebab kestabilan dalam sudut sistem kepartian sangat berkait rapat dengan kestabilan negara kan. Dan kita lihat apabila sistem kepartian kita itu melemah dan terjejas, pertukaran kepimpinan berlaku daripada masa ke semasa, tidak melalui parlimen, tidak melalui pilihan raya, kerajaan yang dipilih secara demokratik dijatuhkan di pertengahan jalan. Ini membawakan kepada ketakstabilan negara, konsistenan dan sebagainya. Jadi bagi saya, sistem kepartian yang perlu, antara perkara yang perlu dititik beratkan kan. Ada seorang sarjana sains politik daripada Itali, G. Sartori kan. Sartori dia mengatakan bahawa sistem kepartian yang stabil adalah apabila ada ideologi yang jelas di antara parti-parti yang bersaing, dan masyarakat, contohnya dalam konteks Malaysia, pelbagai etnik, pelbagai agama, pelbagai wilayah kan. Tentu sekali kita mempunyai ideologi yang berbeza-beza. Kalau kata Prof. Ulung Samsul Amri Baharudin, beliau datang dengan idea negara idaman. Dan sebenarnya dalam konteks Malaysia, kita ada beberapa negara idaman, dan negara idaman yang paling berdaya saing setakat ini adalah negara idaman versi UMNO contohnya, Barisan Nasional, iaitu negara idaman berasaskan integrasi masyarakat tapi bertunjangkan dominan Melayu, mungkin juga UMNO. Dan yang kedua adalah versi PKR, iaitu bertunjangkan kepada pelbagai kaum multiracial Malaysia dengan citra Melayu, dan tetapi dengan lebih sederhana berbanding dengan Vision of Nation, bangsa, visi bangsa oleh UMNO Barisan Nasional sebelum ini. Dan kedua-dua ini adalah satu alternatif ideologi yang sangat menarik kan, dicabar daripada masa ke semasa. Sejak kita tengok ada Barisan Alternatif tahun 99 kan, undi UMNO menurun kan, ada lebih kurang 40 kerusi